Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Hari ini insya-Allah kita bincang tajuk amalan untuk penyucian hati ataupun amalan untuk penyucian jiwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ni jasad manusia lah, mudghatan seketul daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah jasad keseluruhannya, dan apabila ia rosak, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ingatlah ia adalah seketul hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ni famous tuan-tuan, semua orang biasa dengar. Saya rasa kalau saya terjemah tak habis pun tuan-tuan boleh terjemah lah. Mungkin sebahagian kita dia mungkin hafal hadis ni, dan mungkin sebahagian kita juga kalau dia tak hafal hadis ni pun dia tahulah maksudnya secara umum. Namun begitu, kita lihat apakah peranan hati dalam mempengaruhi diri kita dan juga mempengaruhi amalan kita. First sekali kita bincangkan pendapat para alim ulama mengenai perkara tersebut, dan saya pilih Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, manusia terdiri daripada jasmani dan roh. Jasmani ni kita jaga dengan bagi dia makan, bagi dia minum. Kalau bagi orang perempuan, jasmani ni dia bagi muka, bagi elok. Kalau kedut, buang kedut. Kalau ada bintik hitam, dia buang dia bintik-bintik hitam tu. Kalau golap, dia bagi putih. Kan? Orang lelaki pula, kalau tengok dia punya misai dah tebal sangat, dia nipihkan. Kalau janggutnya panjang, dia nipis-nipiskan. Ada yang kadang-kadang dia terus buang, nak bagi nampak elok jasmani dia. Ada setengah-setengah orang pula dia nak bagi sihat. Lepas kuliah subuh kan dia jogging dulu. Dia jogging 10 kilo. Lepas tu dia hentam nasi 10 pinggan. Tu jaga jasmani nama dia tuan-tuan. Ya. Namun begitu tuan-tuan, jasmani kita jaga, tapi jangan lupa menjaga kerohanian kita sekali. Roh maknanya benda yang bersifat tidak nampak. Spiritual kalau dalam bahasa orang kampung saya lah. Orang kampung saya sebut spiritual. Jadi bagaimana nak mengisi roh, nak mengisi spiritual kita ini tuan-tuan, dan nak menjaga dia. Kalau perut kosong kita isi tuan-tuan. Kalau tekak kita dahaga kita minum. Tapi bagaimana nak bagi isi ruang yang dipanggil kerohanian dan spiritual. Di sini tuan-tuan dia ada 11 amalan untuk kita menyuci jiwa kita terlebih dahulu. Sebab tu selalu saya sebut dalam perkara berkaitan dengan roh ke, berkaitan dengan hati ke, berkaitan dengan niat, sebelum kita nak melakukan perkara yang baik,
kena cuci dulu bekas yang akan mengeluarkan benda-benda yang baik. Macam mana perumpamaan lahiriah atau zahiriahnya untuk mudah kita fahami. Gelas ni tuan-tuan, dia bersih. Jadi tuan-tuan nak isi air pun kena isi air yang bersih. Tak ada orang nak minum air kotor. Kita bersihkan bekas dia dulu. Tuan-tuan minum air paling hebat, jenamanya Evian lah, apa nama pun sekali, air mineral. Tapi kalau gelasnya kotor tuan-tuan, nescaya airnya kotor. Jadi sebab itu bersihkan dulu bekasnya, kemudian barulah diisi air yang bersih, maka bersihlah air itu. Gitu mah. Jadi maknanya kalau hari ni orang duk kata ikut pepatah orang putih, you don't judge book by a cover, lebih kurang gitulah. Saya grammar dan Inggeris tak berpandai dengan tuan-tuan. Tapi saya rasa tuan-tuan faham lah kot. Kan? Kalau ikut terjemahnya, jangan dihukum buku itu berdasarkan kulitnya. Maka itu adalah hadis orang putih. Bukan hadis Nabi, bukan firman Allah Ta'ala. Jadi jangan duk pegang lah. Jadi sebab itu orang bila dia nak buat dosa dan dia menghalalkan dosa dia, dia akan kata gitu. Kalau orang dedah aurat, oh jangan tengok luaran, tengok dalaman. Itu bukan daripada Islam lah. Jadi kalau kita orang Islam, pegang Islam. Tapi kalau rasa-rasa tak Islam sangat, itu yang pegang ajaran yang tak berapa Islam sangat. Itu dia. Jadi kita orang Islam dia lain. Orang Islam ni pegang Quran hadis. Nampak tak? Quran hadis mana Islam lah. Gitu. Baik tuan-tuan. Jadi mana salah siapa yang mengatakan, oh jangan tengok kami luaran ni tapi tengok dalaman. Dalaman ni kerja Allah. Hak luaran ni kerja Allah juga. Di samping itu manusia menilai daripada luarnya. Baik. Jadi bagaimanakah nak mengisikan roh atau spiritual itu dengan agama? Mestilah dengan amalan. Kerana roh ini berperanan dalam membentuk kepribadian manusia. Roh dia baik, hati dia baik, kerohanian dia baik, maka dia akan membentuk perilaku, cara bercakapnya, cara berfikirnya, tindak tanduk dia, atau buat keputusan. Kalau orang dia sentiasa marahnya, keputusannya cacat marbah lah. Kalau sini ada jadi pernah jadi hakim, tahulah tuan hakim. Tuan hakim dia tak boleh dalam keadaan memutuskan suatu keputusan mahkamah dalam keadaan dia lapar. Kalau ikut Islam lah, kalau ikut sivil saya tak tahulah. Dan saya pun bukan bagi bahagian Islamic law ataupun bahagian sivil. Cuma kita tahulah ada adab dipanggil sebagai seorang qadi. Qadi ni maknanya ialah hakim. Lapar, marah, semua tu tak boleh. Sebab nanti tindak tanduk atau keputusan tu dia akan mempengaruhi. Satu orang tengah marah tuan-tuan, dia cakap pun marah lah. Gitu. Dan kadang-kadang dia lihat kenapa ada orang sampai sanggup minum arak nak bagi hilang stres, sebab hati dia rosak. Isap rokok, isap vape, itu antaralah punca-punca dia. Dengar muzik, rasa urung sikit dengan muzik, gedebung, tanya kenapa? Setengah stres. Itu semuanya masalah kerohanian. Tapi ada satu orang lagi kita tengok, kau nak buat apa tu? Ambil wuduk jap, nak solat sunat 2 rakaat. Kenapa? Nak minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ini jarang sangat berlaku. Tapi kalau berlaku pun orang kata, bagus-bagus je kau. Bagus-bagus je kau. 2 kali bagus. Bahasa Melayu ni kalau dah 2 kali dia tak bagus, dia sekali je bagus. Baguslah. Bagus-bagus, dah tak bagus dah. Tu dia sindir tu sebenarnya. Main tak apa, main-main ya. Tu dah main-main ya. Begitu. Ya, sebab itu kalau kita katakan orang yang mempunyai jiwa bersih, tindakannya berbeza. Lepas tu ada orang marah, dia marah, maki amun. Sebab tu orang kata nak tengok akhlak orang, tengok masa dia marah. Tengok masa dia marah. Macam mana dia marah? Ada orang dia marah, istighfar la ilallah la haula wala quwwata. Ada orang marah cuma maki hamun sebut. Kalau dia punya maki tu satu kontena, bukan satu bakul lah. Bakul ni sikit sangat, satu kontena dia bagi terus. Kan? Sebutlah apa je makian. Dan maki dalam bahasa Melayu, bahasa orang putih. Kalau dia orang Jawa, campur Jawa sekali. Kalau dia Jawa plus Minang dia campur. Semua tu. Nampak tak? Sebab itu kita mudah-mudahan alhamdulillah ada kafarah dia. Kafarah dia ialah
Cakap je kebukan, astaghfirullahalazim, astagfirullah. Baik. Dan ada orang sampai sanggup bunuh diri dia, bunuh diri kan, tak tahu berkecai kepala dia, pecah, terjun tingkat 16. Sebab keputusan yang dibuatnya itulah nak selesai masalah, bunuh diri, terjun laut. Gitu. Masalah kerohanian. Baik, apakah amalannya itu? 1 hingga 11 ni insya-Allah kita akan bincang sampai pukul 11 tengah hari insya-Allah. Tuan-tuan tunggulah saya balik. Pertamanya ialah taubat dan istighfar. Kita tanya diri kita, hari ni kita istighfar je sebelum subuh ni berapa kali? Ataupun masa subuh ni 3 kali, astaghfirullahalazim 3 kali. Istighfar ni kalau boleh satu hari 100 kali lah. Pasal Nabi paling kurang pun 70 kali. Tapi kalau ulama-ulama yang bidang ilmu tasawuf, dia 1000 kali terus istighfar. Istighfar ni banyak dia punya kelebihannya. Kelebihan orang istighfar ni, kalau dia dalam keadaan susah, Allah lapangkan kesusahan dia. Kalau dalam keadaan kesempitan rezekinya, Allah luahkan rezeki dia. Taubat dan istighfar berbeza. Taubat kena buat, istighfar kena buat. Taubat ni amalan yang meninggalkan dosa. Kalau dia buat dosa, dia tinggalkan, tu taubat lah nama dia. Tapi dia tinggalkan pun ada sebab juga. Sebab dia tahu dia dosa. Sebab dia tahu dosa. Ada orang tinggalkan dosa sebab kerana bukan dia tahu tu dosa, sebab doktor dah larang dah. Pakcik jangan esok rokok lagi pakcik ya, sebab jantung tu tinggal berapa saat lagi lah boleh berdetik. Kalau kena rokok lagi sebatang, habis berhenti terus dia. Sebab apa berhenti rokok Datuk? Tok atau pakcik ya, sebab kerana doktor suruh berhenti. Itu makna bukan taubat. Itu makna tahu buat je, kemudian insaf. Dia taubat dia lain. Dia tinggalkan kerana Allah. Dia buat bukan kerana manusia. Kemudian barulah datang 3 benda. Yang nasuha tadi itu menyesal setelah melakukan dosa, berazam tidak kembali melakukannya, dan ketiganya memutuskan dirinya daripada dosa itu. Apa juga penyebab dosa itu dia akan putuskan. Kalau dia dosa sebab kerana kawan-kawan dia, pengaruh dia, dia akan tinggalkan kawan-kawan dia. Nasihat saya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita tak perasan. Kat ruang tetamu rumah kita ada album-album lama. Dulu masa kahwin zaman 70-an, zaman pop ye kan, tak pakai tutup aurat. Ni terutama muslimat lah. Gambar tu jangan ada lagi di ruang tetamu. Nanti tetamu datang dia tengok. Atau lekat kat dinding. Ataupun dekat name tag dia. Kadang-kadang sebab pasal name tag orang kan, dia kerja, dia tutup aurat elok dah, tapi name tag dia dah aurat. Tentu juga IC sama juga. Kita ni kira untung gak lah, ambil gambar IC boleh tutup aurat lagi dengan pasport. Ada student saya China lagi, saya kata pasal apa tak datang kelas malam, dia kata pergi buat visa, mana bukti? Saya main cengih dalam kelas tuan. Dia tunjuk bukti dia, tunjuk surat visa semua dengan pasport. Tengok pasport tutup aurat dia. Apa tutup aurat? Kami negara komunis, kata dia. Komunis ni ambil gambar kena buka tudung. Jadi tuan-tuan jangan komuniskan diri sendiri. Jangan mengkomuniskan diri sendiri. Itu dia. Bahaya tu. Dia kena buka. Rupanya banyak negara-negara gitu tuan-tuan. Dia ni Kazakhstan, stan kan. Dia yang selamat sekarang Afghanistan, Pakistan, Kelantan. Kelantan masuk sekali. Itu selamat sikit lah. Kalau ni Kazakhstan, Kyrgyzstan, gitu. Taubat ni tuan-tuan, dia dah taubat, kena benar-benar taubat, jangan main-main. Jangan main-main, sebab dia sikap meninggalkan dosa bersungguh-sungguh. Ataupun jangan hari taubat besok tak, hari taubat besok tak. Ni banyak kan trend orang sekarang kan, baru seminggu taubat tutup aurat, besok buka balik kan. Dan taubat ni kalau bagi orang lelaki tak mesti, taubat sikit kena pakai kepiah, kena pakai jubah, serban jubah, itu tidak, itu ekstra saja, perbuatan yang baik tambahan. Tapi core dia, asas sebenarnya ialah perbuatan yang saya sebut 3 tadi lah. Kesal buat dosa, azam tak nak buat lagi kan,
campur dengan orang baik, jangan campur. Tu je lah. Dia tutup aurat, dia tutup aurat wajib, tu je. Tapi dia nak pakai mengikut sunnah lagi terbaik. Tu dia. Dan cara beristighfar pula, ulama-ulama bagi tahu, istighfar dia jangan sebut istighfar je. Dia kena khusyuk dalam beristighfar. Astaghfirullahalazim, lahirkanlah perasaan kita, aku benar-benar memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang istighfar perlukan istighfar. Apa maksud istighfar perlukan istighfar? Semasa dia istighfar tu kena istighfar lagi. Sebab dia bukan istighfar betul-betul, dia main-main je. Hanya sekadar sebut kat mulut. Itu istighfar ni dia ada dia punya disiplin dia. Ya. Ada orang tanya juga, Ustaz, ada tak wujudnya mandi taubat? Mandi taubat ni sunat je hukum dia. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Dan ada perbincangan ulama tentang perkara tu, dan kita bukan medan untuk bincangkan perkara tu untuk kuliah subuh kali ini dan bila-bila masa pun. Kecuali kalau masuk bab dia lah. Kan? Masuk bab dia. Baik. Yang keduanya lupa nak sebut lagi satu. Yang pertama dia tak bagi. Sembahyang taubat ada tak ada? Itu bincang penting ke tu? Bincang. Ada orang tanya, sembahyang taubat ni ada ke Ustaz? Dia sembahyang taubat ni, kalau kata Nabi kata sembahyanglah kamu dengan sembahyang taubat, memang tak ada. Tapi ada hadis yang mengatakan taubat tu ialah dengan sembahyang 2 rakaat dan mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Maka ulama menamakan solat tu solat taubat. Solat taubat ni nak buat bila? Buat dia bila-bila masuk boleh, asalkan bukan waktu haram. Tu je. Kecuali di tanah haram. Tak ada beza tak? Sembahyang taubat boleh buat bila-bila kecuali waktu yang haram, dan boleh dibuat bila-bila di tanah haram. Tanah haram kena faham, dia Mekah je, bukan Madinah. Orang kita ni lepas subuh kat Raudhah pun sembahyang sunat lagi. Dia kata ni kan tanah haram. Tanah haram Mekah saja. Madinah tak termasuk. Ada kena tunggu waktu syuruk. Syuruk pun bukan syuruk, sekarang syuruk pukul 7, bukan pukul 7. 7 tak boleh sembahyang lagi pasal terbit matahari, itu nama syuruk. Dia 20 minit lepas waktu syuruk. Lepas sembahyang syuruk baru syuru. Itu dia. Syuruk. Dia kena ingat tu. Banyak orang buat, tapi bukan masjid ni, kot masjid lain tu rasanya. 7 je tet Allahu Akbar, bukan. Itu waktu tak boleh sembahyang kita. Sembahyang 10-20 minit lepas tu. Kalau ikut ahli falak lagi mudah, setengah jam lepas terbit matahari. Lagi aman, lagi selamat. Dia 26 minit plus tapi kita ambil setengah jam tu lah, genap kata 30 minit. Baik. Yang kedua, sabar dan juga berdoa. Bincang lagi, sabar ni wajib ke sunat? Dia yang redha terhadap takdir tu yang wajib, beriman dengan takdir. Sabar ni dia plus dia, ekstra daripada apa yang kita redha, ialah dengan sikap disunatkan. Baca Quran setiap kali lepas solat. Lepas solat semuka. Kalau dah 5 waktu, 5 muka dia baca. Maknanya dia dah dapat dah separuh juzuk. Suku lah, suku. Kalau dia rajin baca lagi banyak-banyak, ada setengah orang dia ambil satu hari 1 juzuk, cukup sebulan khatam, baca lagi, cukup sebulan khatam. Lagi bagus. Nampak tuan-tuan? Baca Quran selalu. Jangan tinggal baca Quran. Kita dah belajar tajwid, kita dah belajar cara baca Quran. Baca Quran pula mesti belajar. Jangan main baca je. Alah. Kita tak pernah berkira sangat, tajwid aku ni betul ke tak betul, aku berguru tak berguru. Kena berguru. Quran memang kena berguru. Tak boleh kita kata nak baca Quran sendirilah. Kita buka je YouTube tengok dia baca, kita pergi ikut, tak boleh. Itu YouTube. Guru lain. Guru ni dia ada di depan kita. Dengar, semak, cuba kau baca pula, aku nak dengar tadi. Salah ni. Ni yang sebutan betul. Baca Quran ni biarlah dengan adabnya sekali. Jangan dibaca-baca saja. Ada orang tanya, Ustaz, baca Quran dalam handset ni boleh? Boleh. Yang tak boleh tu bila kita baca Quran sambil tu baca WhatsApp. Itu tak beradab nama dia. Itu. Kan? Kita baca Quran elok je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafirun hadza syai'un ajib. Tit tu baca mesej tu. Tu sambung balik. Itu tak boleh tu.
Nampak tak? Baca Quran kat rumah pula, orang rumah kena faham. Ni orang rumah ni kena faham. Suami baca Quran tu janganlah masa tu bercakap, tunggu dia habis sempurnakan ayat baru bagi isyarat suruh berhenti sekejap nak bercakap. Kita yang baca pula jangan terus stop je. Sadaqallahul azim. Ya, nak apa? Baru betul. Ni kadang-kadang saya pun tu, saya kadang susah cakap, kadang cakap dengan anak ke isteri, aku tengah baca Quran, jangan sebab ganggu. Macam saya baca kuat dalam rumah sebab nanti orang tahu tengah baca Quran. Faham tak? Dia kalau baca WhatsApp senyap je. Dia baca Quran tu dia bunyi kan. Tahu. Ni masa tu lah dia punya kata ujian tu cukup. Lepas tu ada saya pernah baca satu syekh dia tulis tau. Dia tu baca Quran ni kalau boleh kan tempat yang tak ada orang dan orang pun tak kenal kita. Kalau ada orang kenal siap lah. Tengah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ji. Sadaqallahul azim. Ya, jom minum tijanai. Ada mula sadaqallahul azim. Tak ada baca baru auzubillah bismillah sadaqallahul azim. Kan? Masa tu pula ajak makan minum. Saya kat suruh saya gitulah kan. Saya test juga kan. Lepas asar nak balik hujan kan. Saya rumah saya dalam kaki dia pergi surau. Elok aku nak baca je masa tu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Aduh saya kata. Aku baru nak buat apa bekalan untuk aku sendiri. Baca je. Betul saya baca artikel tu betul kata Syekh tu kan. Kalau kau orang kenal kau baca kau tempat orang kenal siap tak boleh baca. Orang tu nak ajak sembang kan. Itulah biasa tu dugaan. Baca Quran ni kena baca tuan. Carilah masa-masa baca Quran. Dan tu ingat pesan saya sebelum boleh bagi kita yang sudah bersara ni kan. Ambillah satu hari satu juzuk baca. Memang dengar macam berat tapi kalau siapa dah biasa rasa ringan bagi dia. Baca konsisten. Ya, macam ni tuan-tuan, ada tak orang baca satu juzuk 1 jam atau 1 jam setengah, ni yang mula-mula. Dia dah lama-lama dia baca laju dia dah 1 jam. Ada yang sampai 40 minit boleh habis satu juzuk. Tapi dia kena terus baca lah. Tu kata kalau kita baca kat handset tu masalah dia. Masuk WhatsApp kena baca WhatsApp. Masuk call lagilah kena jawab kan. Jadi tu tepi kat handset tu ambil Quran tu baca Quran. Tapi saya tak setuju juga setengah orang keluarkan fatwa. Oh kalau ada Quran baca Quran, jangan baca handset. Itu betul saya setuju. Tapi dia kata kalau handset je tak boleh. Siapa yang keluar fatwa tu mana-mana mandai tu. Daripada kita tengok benda bukan handset kan, baik kita baca Quran dalam ni. Itu guna kita letak Quran dan tengok baca. Itu nampak tuan-tuan. Satu lagi tu, ada tak orang simpan Quran besar ni dalam kereta ada? Kalau ada memang hebat tuan-tuan. Ada tak orang letak dalam kereta? Dia kata apa? Ni tangkal Ustaz, susah naik aksiden, susah nak kilang kereta. Itu dah tangkal. Quran kan ditangkal. Nampak? Lepas tu ada orang tanya saya, Ustaz betul ke kalau kita ambil Quran tu kita kecilkan, kita apa ni gantung dalam kereta kan, kereta tak hilang? Saya kata bukan sebab kerana gantung Quran tu. Kalau tak nak hilang kereta, laksanakan hukum Quran. Quran kata apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki perempuan kau potong tangan dia, baru tak hilang kereta. Nampak tuan? Dia hukum potong tangan tu betulnya bukan kau pergi gantung Quran tu, itu nama menangkalkan Quran. Quran bukan tangkal. Itu kena faham. Ada orang sampai dia kecilkan kan Quran tu dia buat tangkal gantung. La ilaha illallah. Apa tak? Asalnya orang ada trend ambil Yasin masuk dalam poket bawa motor. Betul motor laju juga. Apa tu? Dalam tu ada Yasin. Kalau mati sekaligus tu orang bacakan juga. Tak pun aku juga mati dalam keadaan ada dah kapal Yasin. La ilaha illallah. Orang suruh baca Yasin tu bukan masuk poket. Dia kadang-kadang dengar Ustaz macam bagus Ustaz. Betul tuan. Jangan silap konsep tu. Jadi maknanya kalau kita lah handset kita ada Quran ni baguslah. Kan? Kita pergi mana pun kita handset saya bawa macam tu kan. Jadi sementara tunggu orang rumah kita pergi pasar tak ada parking tu kita bacalah auzubillah daripada kita tengok bukan-bukan kan mata melilau je baik tengok Quran. Kan tu je. Baik. Ada tu kisah lupa. Dia letak Quran tu kecil sikit lah. Ada kisah ni aksiden sebab kena Quran. Letak kat dashboard, Quran tu jatuh, dia pergi ambilnya nak selamatkan, dia aksiden. Itu sebabnya boleh letak tapi tengok keadaan letak tu macam mana. Dia pergi jatuh, dia pun risau, dosa kau tak ambil dia aksiden. Kalau dia langgar tiang telefon seorang tak apa, ni kalau langgar orang satu hal lagi. Nampak tuan-tuan? Banyak benda yang kita kena fikir. Jangan nak kira fatwa kita adalah lebih bagus kita baca Quran tu, kita bawa Quran tu jangan banyak. Kau cakap senang lah kan, cuba kalau kena keadaan tak ada wuduk umpamanya kan nak pegang Quran
Handset tu senang boleh jadikan. Itu panjang cerita dia. Ni baca Quran tu pokoknya dibaca setiap hari untuk sucikan hati kita. Yang ke berapa ni? Yang ke-6 berzikir. Zikir. Saya ulang balik, belum pernah sebut, saya ulang balik. Pertama tadi istighfar 100 kali kan. Satu hari kita buat ni lah 100 kali istighfar. Yang kedua subhanallah 100 kali. Yang ketiga alhamdulillah 100 kali. Yang ketiga alhamdulillah 100 kali. Yang keempat Allahu akbar 100 kali. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Habis. La ilaha illallah 100 kali. Itu yang kelima. La ilaha illallah dia panggil tahlil. Satu orang Melayu ni tahlil ni dia ingat tahlil arwah je. Masih boleh tahlil bila ada arwah. Bila ada arwah tahlil. Tak ada arwah tak ada tahlil. Itu dia. Satu dua benda beza. Kenduri tahlil arwah dengan tahlil arwah. Lepas tu lain kali kalau dia ada tulis signboard dekat surau kat masjid tu, lepas isyak ada tahlil arwah. Jangan kita harap itu kenduri sebab dia tahlil saja. Tapi kalau ada kekuatan kenduri tahlil, itu untung sikit. Dua-dua dapat. Pertama dapat pahala bertahlil, yang kedua dapat makan. Sebab kenduri tahlil. Ada orang dia tengok tahlil seronoklah malam dia makan. Lepas tu dia marahnya, tak ada makan ke? Mana ada? Kata kenduri tahlil, cuba baca betul. Tahlil arwah saja, bukan kenduri. Jadi isu juga tu kadang-kadang. Tahu tak? Jadi member dah seronok dah kan. Pengumuman ada tahlil arwah lepas isyak kan, seronok dia kan. Dia pergi marah hebat pengumuman tu. Aku cakap dah, tahlil bukan kenduri tahlil. Kalau kenduri tahlil tu ada makan kan. Baik tuan-tuan. Jadi tahlil tu yang ke-5. Yang ke-6 selawat atas Nabi 100 kali. Cukuplah saya bagi 6 dulu. Jadi ada 7, 8, 9, 10. Itu nanti kita akan bagi lepas. Jadi jangan zikir tu banyak-banyak je. Jangan terang buatnya tu. Kan? Kalau boleh sebenarnya tahlil la ilaha illallah dengan selawat tu lagi banyak lagi bagus. Dan 1000 la ilaha illallah, 1000 selawat. Tapi jangan buat dulu. Memang kita tak mampu nak buat mula-mula. Dia biar 100. Zikir kena buat tu, zikir. Yang ke-7 buang sifat dengki. Tengok orang kaya sikit dengki. Tengok orang lebih kaya dia dengki. Jangan. Tak? Kita kata seronok alhamdulillah. Kau kaya pada aku, maknanya kalau kau susah aku lagi susah hati. Kalau kau kaya tak susah hati sebab aku besok Tuhan nak tanya kita. Jiran sebelah kita senang, Tuhan nak tanya dah. Yang kita bimbang, jiran sebelah kita miskin, susah. Itu Allah tanya. Kau bantu tak dia? Satu kena tanya. Tengok anak dia pucat kan, mak dia pucat. Akak ni dah makan belum? Tak ada makanan kat rumah. Masa tu kita bantu dia. Nampak? Siapa yang biasa pengalaman ataupun masa kerja sebagai cikgu selalu gitu. Dia perhatian anak murid cikgu, pasal orang masa cikgu tahulah. Tengok anak murid pucat, tanya, "Kenapa kau pucat? Tak makan pagi." "Kenapa tak makan pagi?" "Duit tak ada." Baru siasat mak bapak dia rupanya orang miskin, susah tuan. Besok Allah tanyalah, kita tanya dia, dia jawab. Bantu. Nampak tak? Cuma beza ada dua bezanya. Bagi orang zakat, jadi amil wajib dia bantu sebab tu tugas dia. Kita ni sunat je bantu. Tapi macam mana pun Allah akan tanya juga kan, kau biarkan dia susah. Itu dia. Kita sekarang terbalik tuan. Zakat tak bantu, yang bantu surau masjid. Surau masjid yang sibuk cari mana orang susah. Zakat tugas dia kena jalankan. Tapi bukan Malaysia lah, ni kat luar negara, ni kat Amerika. Aku cakap aku lah kena kan. Ada satu kawan saya ni zakat tuan, zakat kan. Dia bagi tahu dia pula kena dismiss daripada lembaga zakat. Pula dah. Eloklah nama pun lembaga, kan lembaga suku, lembaga zakat. Ya tuan-tuan, saya minta maaf cakap lah. Kadang-kadang benda saya sentuh memang orang kata saya sentuh sungguh. Betul tuan. Ada orang saya tanya, dapat tak dapat? Lah, kau layak dapat, kau tak minta, dah minta tak dapat. Ada orang dah habis kelayakan dia. Sepatutnya dia dah dapat zakat dah kan. Zakat ni bukan kekal tuan. Dulu dia susah. Sekarang dapat zakat dekat tempat tentuannya. Saya dah cerita dalam kuliah lepas kan. Ada orang cerita orang. Saya mengajar kawasan PPR ni, saya mengajar tuan PPR ni. Ada orang tu tak dapat zakat pada sekarang. Mana boleh, kalau dah senang dah bagi orang lain pula. Ambil hak orang. Berat tu. Ibu tunggal dapat zakat. Bila dah kahwin lain, dapat zakat dah ada suami. Dapat zakat pada orang. Sebab apa? Sebab dia kahwin dengan suami orang. Ini masalah dia, tak berdaftar.
Dia daftar tak? Dia tak daftar, tak adalah rekod. Dapatlah, haram hukum dia makan sebab suami dia ada. Ini banyak benda ini. Dia dah cakap saya sebut benda sensitif, tak maaf cakap lah. Sampai orang marah je kadang-kadang, jangan sebut isu sensitif, ustaz semua isu sebut. Macam mana? Hukum. Kadang-kadang orang kita ni dia tak tahu. Kita bagi tahu, oh tak boleh ke ustaz. Memang kau buat ke? Dah buat dah. Berapa tahun? Dah 10 tahun makan. Hak orang jangan main. Faham tak? Baik. Jadi kita pun sebab dengki. Kan? Kalau orang susah tu kita susah hati. Kalau orang senang, alhamdulillah. Kan? Allah tak tanya aku dah pasal dia pun senang. Gitu. Yang ke-8, suka menerima teguran. Kalau gitulah. Orang tegur kita suka. Oh, banyak silap aku ni. Tapi tuan-tuan, satulah, kita ni kadang-kadang tegur orang biar betul. Jangan tegur orang tak berhikmah. Kan ni tegur orang cakap. Tak? Biar ada orang kata apa dia punya, kita kata adab. Bukan tegur orang main tegur je. Kau buat ni salah kau tak dah sampai tinggi suara malu kau orang. Jangan. Dia ada cara dia. Saya tengok kadang-kadang tanya ada budak atau budak. Kenapa tak pergi surau kat masjid cakap pakcik-pakcik tegur-tegur macam marah dia tak pergi dia. Kita budak tu datang tegur elok-elok sebab kadang-kadang dia nak dekat diri dengan masjid. Hari tu hari first time pergi surau. Cara tegur kena betul. Ada tu budak ni depan mata saya. Buat sini ah. Woi, jangan buat makruh. La ilaha illallah. Budak tu nak belajar, kita elok-elok tengok orang tabligh macam mana ajar orang. Dia gosok belakang. Adik pada mana dik? Saya daripada ni bang. Oh bagus alhamdulillah datang ke surau alhamdulillah ni. Tapi jangan buat gitu dia ni makruh. Oh makruh ah. Nampak tak? Kita tak. Makruh kau tahu tak? Kau nak masuk neraka. Masa bila buat benda makruh masuk neraka tuan? Kita lebih-lebih pada ulama lagi. Iya tuan. Itu bukan ulama, tu ulah sawa nama tuan kan. Kadang-kadang ada setengah orang gitu kan. Dia tegur-tegur, orang panggil tegur ala cara Wahabi. Wahabi dia cara tegur orang. Bidah, haram, dia haram kan. Boleh gitu. Dia cara elok-elok kan. Teguran kan. Cara orang kata berhikmah. Yang ke-9, banyakkan sedekah. Kan? Ni banyak tabung ni. Kan? Kalau orang tak biasa sini ingat ada 5 tabung diisi. Bagus tu. Tu banyak sedekah. Dia baca balik tu pun tabung sama. Gitu kan. Ada setengah masjid tabung banyak, dia tabung anak yatim, tabung masjid, tabung tu tabung macam-macam. Banyak sedekah insya-Allah. Tengok orang susah, kadang-kadang kita isi minyak tu kan ada orang jual keropok kan, sian datang daripada petani. Saya kadang-kadang tanya, kalau kita pergi ceramah mengajar pakai gini nak isi minyak, Assalamualaikum ustaz, panggil ustaz terus pakai gini, belilah kepok ustaz je, datang petani jauh ni kan, anak nak mengaji kat pondok belakang. Saya kata rumah saya keropok banyak tapi tak goreng je. Tak apa pakcik ambil RM10 ambil lah saya tak nak keropok, pakcik ambil je ya, kalau nak ambil terus tak apa, memang pasal bagi pakcik khusus. Oh terima kasih alhamdulillah, gitu je. Nampak macam mana tuan? Yang jual asam tepi jalan ni dekat traffic light kan, jual apa macam-macam lah, mangga apa tu kan. Sama juga kita dah tak makan macam tu kan, boleh ambil RM10 ni ya, kesian kat dia. Itu boleh kadang-kadang menyebabkan kita hati jadi bersih ni. Kita tak pandang dia dengan kemiskinan dia, kita hina miskin. Dia dah berusaha cari rezeki alhamdulillah. Daripada dia mencuri, merompak dan tuan. Tapi bila pakai begini berisi minyak, kadang ada agak orang nak test juga. Assalamualaikum bang, saya susah ni bang. Saya nak RM30 tak banyak dah bang. RM30 saya minta bang. Saya nak isi tol dia balik. Bagi juga. Rupa dia berhenti beli rokok tuan. Sabar je aku. Ini kisah betul kena tuan. Ini kan sabar je dia mesti kan kita nak isi minyak lama sikit, bukan kita nak intip, tak ada niat nak intip pun tak ada tuan. Kita tengok tu elok je keluar. La ilaha illallah kan, mungkin kan rokok tu dalam RM20 lebih kan, lebih tu beli air, so elok tuan. Sabar je aku tuan. Ada orang tanya, ustaz kalau kereta pahala dapat tak? InsyaAllah pasal kita niat nak bagi sedekah kan, bukan niat saya beli rokok kan. Tipu tu hal dia. Yang ke-10, kita sentiasa ziarah orang miskin. Cari orang miskin, ziarah dengan dia. Kalau ada majlis dia, pergi majlis dia. Dia jemput kenduri ke apa, orang susah, pergi tuan-tuan. Rasulullah duduk dengan orang miskin semua belaka. Ada tu kisah Rasulullah SAW tengok kelagat satu orang hamba Allah ni. Dia pergi satu majlis tak ada tempat dah, mereka duduk sama orang susah, orang miskin. Dia tarik jubah dia, takut orang pijak semua kan.
Nabi datang kat dia, kenapa engkau macam geli-geli duduk sini juga? Aku takut jubah aku kena pijak ni, orang semua orang miskin-miskin, hamba-hamba tak suka aku kan. Nabi kata tak boleh begitu, kecil hati orang kiri kanan kau. Itu Nabi tanya orang sebelah tu, kau nak maafkan dia tak? Dia kata aku maafkan dia, tapi aku doa pada Allah aku tak nak jadi macam dia. Kenapa? Besok aku sombong macam dia juga. Subhanallah tuan-tuan, sampai begitu. Jadi dia rasa malu. Dia kata, ya Rasulullah, kalau begini aku nak tebus dosa aku. Macam cara dia, aku nak bagi sebahagian harta aku dekat dia. Nabi tanya, kau nak tak? Tak nak juga. Orang Mesir kata tak nak. Kenapa? Aku takut dia sombong macam dia juga. Subhanallah tuan-tuan. Sampai begitu Nabi ajar sahabat jangan sifat sombong kan? Terimalah. Kadang-kadang semua orang yang ada ni, ada orang senang, ada orang susah. Ziarahlah mereka tuan-tuan, ziarah orang miskin kan? Kalau ada orang susah, ziarah. Tapi dia biasanya kalau orang susah, orang miskin, orang apa lagi, orang sakit ni, dia cukup ramai orang ziarah sampai dia viralkan bila nak pelihara kecil. Tu kan, macam kat belakang dia je gambar orang miskin, orang susah. Besok dia dah menang, buat tahu je orang. Jangan kan, dia tolong orang miskin sentiasa. Jangan masih nak pelihara raya faham tak? Jadi betul saya sebut ada setengah orang politik bagus, sampai bukan musim pelihara pun dia akan sentiasa bantu, dia akan update ke dalam dia punya FB dia. Sebab apa? Itu tugas dia. Nanti orang tuduh dia fitnah, tak buat kerja, dia tunjuk saya dah buat kan. Gitu penting. Ziarah kubur sama juga, itu termasuk dalam perkara yang 10. Ziarah kubur selalu, pasal kita ingatkan akhirat, ingatkan ni tempat kita. Kita kaya ke senang macam mana pun, kita tetap rumah kita ni dia. Kita hari ni naik kenderaan ada pemandu kan, satu kenderaan kita naik penumpangnya ramai, satu pemandu. Besok kita akan naik satu kenderaan penumpangnya seorang je, pemandunya ramai. Apa dia? Itulah dia stretcher jenazah atau keranda. Tak? Penumpang satu je, tapi pemandu dia ramai, bawa kan. Kita tengok kat kubur dia rasa insaf, macam ni tempat tinggal aku besok. Nampak tuan ya. Lepas tu masa ziarah kubur tu, jaga ada adab dia. Ada adab dia, masuk baca doa, ada doa masuk kubur kan. Kemudian waktu ditalkin jenazah tu, kita insaf dengar talkin. Saya dulu masa saudara mara meninggal kat Perak, orang ni orang kampung ni, bila apa ni sementara tunggu apa ni nak letak jenazah, kambuh tanah, yang mokok je tuan. Sampai tu imam tu kata apa je, saya minta maaf dah kata dia, saya nak talkin, saya ubah cara talkin saya setiap hari ni. Bagi mereka yang mokok, yang tak semayang, dia sebut semua, sampai ada saudara saya runduh belakang, boleh ke talkin macam tu? Saya kata talkin tu lah maksud dia, bukan talkin kat orang mati, kita yang hidup. Oh kan, orang apa tak? Pasal dia ingatkan ceramah kat surah masjid je, bukan kat kubur. Sebenarnya talqin tu dia ganti tazkirah yang dekat masjid dengan surau tu lah tanya. Tapi cuma dia versi kubur tuan-tuan. Jadi insaf. Betul juga orang dengan tangan. Dia tahu kubur tu tuan-tuan, tempat pergi kita rasa insaf. Kau pergi merokok buat apa? Sian tu orang yang dah mati kan. Dia kata aku mati sebab kena rokok lah. Kau isap buat apa? Cuma tak dengar cakap. Kalau dengar aku pun lari tu kan. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang ke-11, belajar, menuntut ilmu. Itu insya-Allah kita punya hati kita akan jadi bersih kan. Ilmu ni 3 wajib belajar. Ilmu tauhid, ilmu syariat, fiqh lah, kemudian tasawuf, akhlak. Tasawuf ni akhlak. Itu bab adab. Adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Tasawuf dalam adab, tasawuf. Bab syariat, fiqh, hukum hakam kan. Bab tauhid ni bab akidah. Kalau ada ekstra lagi, bagi bagus. Campur dengan Quran, dengan hadis, tafsir, lagi bagus. Itu kata Imam Ghazali. Belajarlah, tuntutlah ilmu tuan. Perbetulkan diri kita, mana yang kurang kita betulkan, mana yang salah kita betul. Semua ni dia kata menuntut ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan bila Allah Taala tuan-tuan beri kita kebersihan hati dan jiwa, maka amalan kita jadi baik, hidup kita jadi baik, hati jadi tenang. Insya-Allah cukuplah hanya sekadar saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa kita dengar tuan-tuan dapat menambahkan ilmu untuk kita tuan-tuan, dan amalan untuk kita. Tangguh majlis dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.